Assalamualaikum. Hari ni kita dengan special guest Special guest kita ni memang humble. Kita minum air extra joss dengan dia. Okey, satu. Ni dia punya satu. Benda ni masih dihangatkan lagi lah dekat IG, Instagram semua kan. Isu mamak ni yang kata style roket orang kata. Asyik baik kat Amtrak tak dibenarkan Superman. Kalau Superman mungkin lagi panjang kot orang punya, dia punya jarak dengan rider kedua. So hari ni kita dengan Mamat ni. Alright. So kalau tak dengar tu korang jangan marah aku lah. Okay, kita fokus pada Mamat ni Okay, kita akan tanya beberapa soalan untuk dia. Kita lepak santai dekat Mamak je. Kalau you orang nak tak percaya, kita tanya Mamak je. Bagus budak ni. Simat duit aku baru nak belanja dia pizza ni. Tak jadi. Alright. Okay, kalau orang Puchong panggil dia damuk lah. Aku pun tak tahu apa maksud damuk tu. Kenapa damuk tu dikeluarkan? Cuba cakap. Nama damuk tu dikeluarkan. Dia wujudkan macam mana kejadian? Sebab masa dulu saya kecil-kecil, saya gemuk. Oh, gemuk? Gemuk. Macam mana boleh kurus ni? Sebab masa dulu saya main bola dengan bapak saya kan. So yang kawan-kawan bapak saya tu panggil saya Dak Gemuk. So diorang singkatkan nama tu. Dak Mok? Jadi Damuk. Okey. Dak Gemuk jadi Damuk. Kreatif Kreatif diorang. Okey, so kita panggil Damuk lah senang Lalang Okey, Damuk, banyak umur berapa sekarang? 19. Lahir kat mana? Hospital Kuala Lumpur. Tapi membesar? Membesar dekat sini, kat Puchong. Puchong lah. So ada berapa adik-adik? 6. Minum berapa? 4. Okey. Mak nama apa? Ayah nama apa? Ayah nama Azman bin Amir, mak saya Masura binti Abdul Khalid. Okay. So nama sebenar-benar Damuk ni apa? Muhammad Syarifuddin bin Azman. Oh, sedap nama dia. Damuk jauh betul Orang yang tak percaya, aku tak percaya. Okey. Mula lah ceburi. Yelah daripada main bola budak gemuk, tiba-tiba boleh main motor ni macam mana? Cerita sikit. First masa saya main motor, bapak saya main motocross. Okey. Lepas tu saya follow bapak saya main motocross. Saya join bapak saya main motocross. Lepas tu bila dekat luar, jalan luar, saya bawa motor macam orang gila. Memang orang luar sana semua menyumpah saya. Sampai satu tahap tu kawan bapak saya pun dah tak tahan telinga. Lepas tu dia tengok saya, lepas tu dia panggil saya, dia ajak bapak saya pergi ke selection One Make Race. Dia ajak masuk ke Capri. Lepas tu saya pergi ke selection One Make Yamaha dan saya terpilih. Okay. Saya terpilih pada tahun 2016. Awal lagi. Masa tu agak-agak umur baru dalam 15 lah. 15. Daripada first race saya masuk, saya terus podium nombor 3. Saya dengan tak tahu apa-apa bawa motor Capri, tak pernah training apa semua, masuk terus podium. Maksudnya first race tu P3 terus. Gila babi lah. Okey. Masa tu kat mana first race tu? Dekat Sedang. Main Sedang tu. Apa tempat macam tu boleh dapat bertiga kan? Bukan biasa-biasa juga ni. Oh, jadi dia macam sejarah berulang sekali lagi ni. Selepas tahun berapa? 2016 kan? 16. Oh, lepas 4 tahun dia buat benda tu dapat sekali lagi dekat Qatar race 1 P3. Okey. Race 2 itu P1 kan? Kau dengar tu, weh. Sekejap. Kau dengar tu, daripada menyusang orang, mana siapa tahu mengibar apa? Menendangkan lagu negaraku di dunia lah. Bukan senang pun nak tendang tu kan. Okey, tak apa. Ini air dia, ni air saya. Saya pun pening Okey, Damuk. Kita dah tahu kan. So, lepas you habis one week you duduk berapa lama dalam one week? Setahun. Aku check second year tu. Masa tahun pertama tu juga saya Overall champion? Terus overall. Okey. Aku tak tahu, korang pergi Google. Aku rasa ya tu. Okey. Lepas tu mestilah dia yang cakap kan. Okey, lepas tahun pertama overall terus. Tahun pertama, lepas tu tahun kedua tu saya pergi ke Honda bersama apa pula? Tim Yam Racing. Berapa lama dengan Yam Racing? Yam Racing tahun pertama, tahun kedua dengan tahun ketiga.
Okey, ni 3 tahun dah bersama 3 dia. tahun. Bermaksud you overall experience dalam Kapit dalam 4 tahun lah, termasuk Winemaker Yamaha kan. Okey, after that macam mana you boleh dapat selection pergi Asia? Asia Talent Cup yang tu tim saya suruh saya pergi selection tu. Saya pergi, saya daftar apa semua dan saya terpilih. Di apa cup yang tahun pertama Asia Talent Cup tu, di awal race memang saya kurang. Di pertengahan race sampai penghujung race saya berjaya duduk atas podium. So, kalau kita sedia maklum, Asia Talent Cup ni dia mengikuti jadual MotoGP, betul? Jadi mana ada MotoGP, di situlah ada dia. So, maybe korang tak tahu benda ni macam actually dia macam mana cakap, dia dah 2 tahun lah dekat ni kan. Betul tak? 2 tahun dah. Dah mau. Ni tahun yang kedua lah dia dekat dalam Asia Talent Cup, betul? Jadi dalam perjuangan tu, dalam Asia Talent Cup tu, apa yang susah sangat? Banyak netizen sekarang dia tak tahu yang motor NSF tu susah nak bawa. Betul, sebab saya sedia maklum di mana track ni pun jengkra ni kena ada senaman sendiri, latihan sendiri, pemakanan, diet, everything semua sendiri untuk bawa dia kan. Sebab dia adalah basic motor untuk ke MotoGP, betul. Moto2 dan Moto3, betul. Apa dia cuba luahkan. Kadang netizen ni dia tak tahu benda ni susah nak mampus kan. Hari ni kita santai, jangan komen kan. Kita cakap je di mana awak sebagai rider, awak cakap. Banyak orang compare kita dengan ni sebab orang tak tahu kesusahan dalam menunggang jentera-jentera yang bukan keluaran kita ni kan. Okay, cuba bagi tahu. Macam orang selalu cakap apa buat motor ni duduk belakang ni semua. Nampak je motor tu cantik, lawa, kecil. Tapi di sebalik tabir ni sebenarnya motor tu kita nak bawa pun susah. Motor tu terlalu power, ringan. Dan bila kita nak bawa tu kita kena fikir 2-3 kali lah. Kalau siapa yang baru first time bawa, memang agak suka sikit lah nak bawa motor tu. Itu yang membuatkan performance awak mula-mula tu. Mula-mula agak kita kurang. Berapa nampak race? Kita tak berapa race yang dah umur baru boleh pull lah motor tu. Waktu awal tahun lepas. Kan tahun lepas. You first season tu, berapa race tu yang baru you rasa okay, motor ni aku dah dalam tangan aku dah. Dalam round 3 macam tu dah ni. Dah mula dah start, mula dah serasi dengan motor apa semua. Round 3 ya. Ini cerita round 3 ya. Okay, kita tanya dia pula. Waktu free practice tu kan, sekali keluar berapa puluh lap you nak buat? Kalau free practice selalunya kalau macam diorang bagi dalam 20 minit, 30 minit macam tu. Dapat dalam 15 lap macam tu lah. Lama juga ah. Lama juga. 15 lap tu bukan track kecil kan? Track besar. Track besar kan? Nak serasi dengan motor tu kita kena banyak training. Training, fitness kita, mental, fizikal kita semua itu kena jaga. Kalau kita tak jaga benda tu, memang atas motor first lap, second lap jatuh pelanting lah. Lalu juga motor dia kan. Kalau ingat senang. So nak sampai ke first season third lap tu, third track tu you dapat pegang motor tu, maksudnya you betul-betul boleh kuasai lah motor tu. Yalah, kalau jatuh tu mana kita tahu kan. Low side ke high side mana kita tahu guys. Kalau benda nak jadi kan. Tapi itu kalau saya ambil kira lah, free practice 3 kali, pump qualified 2 kali, 5 kali, 35 kali lah satu track, betul lah. Lebih kurang lah kan. Dekat 5 kali dengan 15, 75 lap kak. Bermaksud nak ke track tu, dekat 200 lap juga, 200 lap lebih juga baru you boleh faham motor tu kan. Yalah, bukan kita dah ada jentera tu di Malaysia kan. Kecuali sekarang ni lah dia sekarang baru diorang ada SIC dah ambil kan. Sebab saya ada tengok dekat IG ZK kan, terima kasih kat abang apa dia adik berlaku, Zulfami Garudin sebab dia antara tonggak utama ZK yang buat kerja, yang ambil motor tu kan, develop kan rider-rider kita. Kan senang nak buat motor ni weh. Banyak dia membantu. Sebab dia pun salah satu rider yang one of the earlier rider dalam Moto3 tu kita tahu kan. Okay, mungkin kalian tak tahu betapa susahnya hidup diorang ni. So kita tanya dia macam mana dia go through kehidupan tu
Ni kita cerita yang waktu dia jadi champion ni. Okey, sebelum kita cerita kehidupan susah dia tu, tanya dia tu. Okey, selain Asia Talent Cup, dengan apa lagi yang you bawa? Selain daripada tu bawa kaprik je. Saya selalu training motor kaprik, kapcai punya motor je selalu. Okey, sekarang tahun ni 2020 ni Asia Talent Cup dan apa lagi you akan race? Dengan Moto3 CEV. CEV. Okey, Moto3 CEV dengan Asia Talent Cup ni sama ke tak jentera dia? Jentera dia beza. Beza juga. Walaupun orang kata lebih kurang lah. Nampak lebih kurang tapi beza. Beza dia macam Moto3 di CEV lebih power daripada motor ATC. Dia lebih tinggi lagi Moto3 daripada motor ATC. Moto3 maksudnya? Moto3 dia kira 2 silinder. ATC 1 silinder. Oh, Moto3 2 silinder sekarang. Oh, bukan satu lagi. Oh. So guys, aku tak tahu. Dia yang bawa motor tu dia tahulah. Kalau dia tipu aku, tipu korang lah. Mungkin tak pun dia pun tak pernah tengok enjin. Okey. Sikit. Dalam adik-beradik 6 orang. Dia adik-beradik 6 orang kan? Ha. You nombor 4. Dalam banyak-banyak ni, siapa yang ikut main motor ni? Kita tak ada Abang orang? saya nombor 2. Dia buat apa sekarang? Sekarang dia berlumba kaprik dengan tim SCK. SCK? SCK? SCK Honda? Abang kau yang satu? Aiman. Begitu? Ha? Aiman. Aiman, begitu orang Aiman yang mana? Aiman Azman. Okey, orang boleh follow IG. Aiman Azman tu abang kau? Okey. Sempoi yang kita punya bahasa interview tak payah sempoi. Kita tak payah formal, penat. Lepas tu okey, yang ni bawa kita talk serius lah. Ya, kita tahu budak-budak. Yelah, setiap macam Damuk ni dia bermulakan dengan motocross. Lepas tu kerja dia pacak je kan. Tak tahu lah lomba haram boleh buat tak buat, aku pun tak tahu lah kot kan. Nanti kita jumpa kat Highway Kesat. Jangan buat hal. Okey. Okey. So dalam kehidupan kan, adakah waktu you dalam perjalanan sampai jadi wakil Malaysia, you kategori wakil Malaysia sekarang kan, apa yang family you tempuh susah sangat? Ada tak sampai terpaksa gadai kereta lah, sampai kadang makan bersuap, bercatur? Kita tak tahu kesusahan orang kan. Yang you susah, itu punya cerita pasal you susah main motor tu pun baru berapa persen ni saya rasa kan. Yang banyak-banyak tu diorang tak pernah tengok kan. Tak apa, you all follow dia punya IG. Dan dia work up ke apa, dia makan ke, dia puasa ke, you all ikut lah nanti. Okay. Apa yang family you tempuh? Yelah, sebab kita tahu kan, sukan pemotoran ni memang makan duit. Kan? Macam saya sendiri pakai tayar, Masya Allah, tayar depan belakang 1004 guys. Kan? Honda je tu, Honda RS. Macam you all apa rasa Damu? Ayah lah. You dalam perjuangan you ni, siapa yang selalu tekankan? Sumber inspirasi jugalah. Ni bapak saya lah banyak. Dia banyak macam saya masa main motocross tu nak pergi ke kaprik tu, semua barang motocross, motor termasuk motocross tu semua yang jual untuk saya pergi ke kaprik. Dan saya terpaksa usahakan benda tu juga. Maksudnya ayah tu, ayah Damuk ni sanggup gadai lah hobi dia. Sebab dia memang gila main motocross, tak salah saya kan. Dia tinggalkan motocross dia semata-mata untuk you main kaprik, one man. Satu pengorbanan ayah, okey. Okey, boleh semua benda. Dan terpaksa kita sendiri pun kita kita terpaksa kita terima. Dan kita kena buat benda tu semua. Sampailah sekarang. Dari segi mak pula, orang tu orang perempuan macam abang dah kahwin kan. Mak rumah main motor, mak mak je ni, mak pun ikut juga lah. Sama je. Dia popek menang habis kita. Kalau menang suka. Bila race semua takut dah nak tengok. Semua lari. Habis ayah dia ada je lah, dia follow. Dia follow. Tapi bila race, kalau kita orang race dia tak tengok. Dia tak nak tengok. Kenapa? Dia takut. Alamak. Kat DV pun dia takut nak tengok. Itu pun dia macam tak nak tengok lah. Wah, kasih seorang ayah walaupun dia maki dia terkajang sepak. Ada pernah kena tak dulu? Banyak kali. Dengan Jadi polis pun pernah kena. Jadi orang lah. Jadi orang Yang polis tu sekejap lagi. Dia sempoi tau guys. Dia memang sempoi. Okey, jadi waktu ingat ada orang cakap kena sepak terajang tak jadi orang. Alhamdulillah jadi orang budak ni aku tengok kan. Okey. Jadi
benda tu memang kalau difikir pada masa tu mungkin kita rasa macam apalah bapak aku ni kan. Betul lah kadang-kadang kan. Tapi bila you dah jadi someone kat sini, you rasa kalau betul lah mak ayah you buat. Ya. Benda tu kita jadi berfikir balik. Apa yang dia cakap, dia tak nak benda tu terjadi sebelum benda tu dah terjadi. Macam tu dia banyak fikirkan awal untuk kita. Okay, Damuk isap rokok ke tak? Tak. Alhamdulillah. Okay, kalau kau nak jadi rider kau nak isap rokok. Tak. Kena isap rokok. Tak. Kalau jadi rider kena berhenti isap rokok. Okay. So, berbalik pada cerita poli tu. Cerita poli tu macam mana? Cerita polis tu masa dulu saya gila betul kat luar ni. Sampai orang buat report. Macam-macam sampai polis kepung saya. Asal? Nak tangkap saya lah. Sebab saya bawa motor dekat luar. Okay. Motor apa yang kau bawa masa tu? Motor dulu saya bawa Legenda dengan SS. SL SS tu 17 je boleh pergi betul. Yang tu saya selalu main wheelie je. Sepanjang jalan kalau boleh wheelie. Legenda? Legenda yang tu paling rare lah. Kenapa dia kan rare? Jadi paling rare tu sebab saya wheelie sampai tergolek lah. SS tu tak pernah lagi. Legenda tu sampai motor tu hancur lah saya kerja kan. Jadi waktu poli kepung tu kena tangkap lah. Kena tangkap. Balai mana masuk? Balai Putra Perdana. Masa tu ada lah, sekarang tak ada. Okay. So yang penjamin ayah agak lah. Dia datang tahu-tahu kena sekuk ke. Okay. So kalau abang cakap ayat ni, kalau Damuk tak diberi peluang main kat track atau dipupuk, agak-agak you jadi someone lah hari ni? Kalau tak diberi peluang tu, saya rasa saya akan cari benda lain lah. Saya akan jadi macam contoh, jadi macam trainer ke, ataupun saya cari kerja lain lah macam tu. Tapi disebabkan kawan-kawan ayah ni semua, ayah bawa pergi main track, dipupuk kat tempat yang betul, so rasa salah tak ayah buat macam tu? Daripada kau terpacak kena pergi semua kan? Yelah kau menyusahkan bapak kau je. Kerana tu aku punya ayat ni. Kau rasa kau kena terima kasih kat ayah kau ke tak? Pada saya memang kena berterima kasih juga dekat bapak saya dengan kawan-kawan dia yang banyak datang support, beri kata-kata semangat dekat saya supaya saya lebih lagi lah. Ingat tak pakcik-pakcik tu? Pakcik tu tak tahu lah, dah tak ingat sangat nama dia. Kalau tengok muka kenal lah. Okay, pakcik-pakcik semua ready. Kalau dia dah jadi wakil Malaysia, dia dah sign kontrak baru ke masyur ke, okay, korang ready je ready pick up sebab dia akan beli husky seorang sebiji. Tak ada kurang. Bapak dia mesti dapat husky. Kau kena beli bapak kau husky tu tau. Siapa bapak kau? Kita husky je bagi. Habis kau nak bagi apa? Tu cerita kita tadi ya. Okay. So, apa yang you nak buat akan datang je ni? Maksudnya apa yang you punya aim sebenar-benarnya dalam sukan motoran? You mesti kena ada satu aim betul lah. You nak ke you nak ATC you pun dah pergi CEB Moto3 kan. Tapi you nak pergi mana lagi? Kalau saya memang nak pergi ke MotoGP lah. Benda ni macam-macam benda lah nak kena tepuk. Walaupun benda tu perit macam mana pun, saya kena banyak bersabar, kena terima. Tapi tak mustahil kan. Sebab apa kita dah ada anak Melayu seorang lah. Api tu. Orang ni ingat Api Jarin korang yang condemn dia ke tau. Tak mentang kawan turun motor tu korang condemn, korang ajar korang ni. Sebab ini baru cerita ATC. Asia Talent Cup, Damuk dah cerita betapa susahnya dia nak menunggang jentera tu. Moto3, cerita Moto3 pula. Macam mana pula Moto3? Orang tak tahu ni. Orang ingat ATC Moto3 sama. Ya, Moto3 dengan ATC ni beza. Sangat different motor ni. Apa yang sangat-sangat tu? Motornya, Moto3 ni power dia lagi satu lagi power daripada motor ATC. Kalau bandingkan motor ATC kalau dengan Moto3, kalau bila kita rawat Moto3 lagi susah lah. Yang motor ATC tu bagi tu macam untuk training lah, orang cakap senang lah. Moto3 ni memang susah lagi lah. Okay, sekarang you bawa Moto3 under SIC betul? Itu yang dipupuk oleh ZK team lah, betul? Adakah peluang you bawa Moto3 sebenarnya membantu you di Asia Talent Cup? Sebab motor tu lagi susah. Bila bawa Asia Talent Cup macam ibarat you bawa motor Y Open, pergi ATC bawa Y
kata select body lah macam tu. Dia kata macam tu lah. Boleh katakan macam itu Macam tu lah. Betul lah. Abang punya pandangan lah. Abang nak bawa Yalah. macam tu. Tapi secara jujur guys, aku nak cakap motor tu bukan selesa pun. Kan? Sebab aku pernah duduk atas motor tu, tak selesa pun. Kecil sangat. Kerana aku terfikir macam mana dia orang bawa motor dalam motor tu 200 lebih boleh dapat tu kata speed kan. Berapa tu speed dia sekarang nak? 220. Kau bayangkan 220 motor ringan tak banyak. Kalau kena angin dia macam mana? Banyak orang tak faham motor ni. Kalau kena angin, Motor ni kalau kena angin kita boleh, kalau macam kat dalam corner angin tu datang dengan mengejut, kita boleh losat depan. oh itu yang banyak rider-rider motor 3 boleh hilang, boleh jatuh hilang depan. Okey. Kadang angin tu datang dengan cara mengejut. Tengok pada track ah. Oh. Nanti you Damu akan pergi Phillip Island kan? Tak tahu. Oh, Phillip Island pun tak dapat confirmation lagi kan. Tapi Phillip Island antara track yang paling susah kan, sebab dia angin kuat kan orang cakap kan. So macam ni you nak tempuh kalau situasi tempat yang berangin? Kita kena banyak berfikir lah. Tanya orang yang pernah race kat situ, berpengalaman dekat situ. Kita kena tanya banyak-banyak rider macam Abi Syarif, seperti Kasma ke, kita kena bertanya dengan orang macam mana keadaan track tu. Kalau kita sekali macam ATC sekali dengan MotoGP, macam saya suka bertanya dengan orang. Tak bersalah kalau kita bertanya kan. Patah orang tu kata lah. Kalau kita diam, kita tak ada apa-apa. Macam Hafiz Syarin, dia banyak experience kan. Dia pun lama kat motor tu. Macam dekat ATC tu pun, setelah saya jumpa dia, saya cakap dengan dia, bagi tahu dia masalah saya, dia pun banyak bagi tahu dekat saya. Dekat corner slow semua sama. Cuma dekat corner high speed, kita kena banyak berani lah. Macam tu lah, dia banyak bagi tahu kat saya. Sama macam Adam, tahun lepas Adam banyak bantu saya. Dan Nordin congrats kat dia bye. Baru ni walaupun dia akan buntut. Tapi betul, waktu Damuk tengah race, Team ZK tinggal post tau. Semata-mata nak tengok orang kau punya race. Kau rasa apa yang kau akan cakap kat orang hari ni? Kalau untuk Team ZK, saya nak ucapkan terima kasih dekat dorang. Terima kasih banyak-banyaknya. Sampai saya tak tahu nak cakap apa lagi. Sebab dorang banyak sangat membantu saya daripada tahun lepas sampailah sekarang. Macam ada Nordin ni, training ada Nordin tu lah. Training dengan Adam, kadang-kadang dengan Hafiz sekali. Banyaklah dorang bantu. Kalau pengalaman you lah training dengan orang kan, siapa yang paling agresif antara orang? Kalau yang selalu yang waktu sekarang ni Adam lah. Adam lah. Dia adalah satu-satunya rider yang pernah bermain di Moto3 dan di Moto2. Di situ memang kita banyak belajar daripada skill dia. Kita kena banyak belajar skill riding dia. Dia cara bawa motocross dia, macam mana cara main flat track dia. Di situ banyak belajar. Kalau Abang Hafiz kau? Dan kalau dengan Abang Hafiz pun sama juga lah seperti tu. Dia pun gila lah kan. So apa lagi kau nak luah kat dorang? Kita tirai, kita nak, yalah, air pun nak habis ni babe. Aku yang banyak minum air, dia tak kena minum pun tadi. Sedap. Simpan. Oh, okey. So next race kat mana pula? Next race ETC dekat Australia. Sekali dengan race ARRC 8 hingga berapa kan Mei. Puasa. Oh, puasa kat. Puasa pun tak dapat puasa kat sini. Raya pun tak dapat raya kat sini. Satu perjuangan kan? Satu perjuangan. Tak apa, kita reda je. Nanti bawa ketupat je. Siapa yang ada kat sana nanti tolong bawa ketupat. Ketupat rendang. Okay. So kalau Australia definitely Phillip Island lah. Tak. Dekat apa, The Bend. Oh, The Bend. Oh, satu lagi tempat tu kan. Kalau Phillip Island susah tau. Sebab Angin kuat sangat. Angin kuat sangat kan. Tepi laut. Itu yang Hafiz Syarin jatuh tahun 2008 tu. Abang pergi tengok. Alah sayangnya. Tapi orang Malaysia dok condemn kan. Kau tak tahu angin tu macam mana, topi dia terbang tau. Dia betul duduk tepi tu, topi terbang tu. Kuatnya angin kat sana. Banyak orang dia tak tahu perjalanan tu kan. Orang tahu benda tu, apa saja jatuh kan. Tahu condemn kena je. So apa you nak cakap dekat netizen berkenaan dengan condemnation? Tak tahu nak cakap macam mana lah.
itu terpulang dekat dorang apa yang dorang nak kata. Okey. Kita hanya mampu terima, kita tak boleh nak balas benda tu kan. Tak apalah, kita terima apa yang orang cakap. Kadang-kadang bila orang tu cakap pun ada betul juga. Kita kena banyak bertanya dengan orang. Tapi abang selalu backup rider-rider Malaysia. Aku selalu backup rider Malaysia ni, kau tahu. Sebab apa? Aku selalu cakap kalau maksudnya dia orang yang duduk atas motor, dia orang yang tahu susah senang di atas motor, dan dia orang yang paling penting, dia orang menggadai nyawa atas motor. Sebab di atas motor ni, sebab bukan kata saya expert ni rider lah, tapi kita pernah duduk atas motor race kan. Sesaat kita leka atau kita terfikir dua kali, macam-macam boleh jadi. Betul tak? Setuju tak Damo? Kan? Lagi dalam track-track dunia ni kan, kebanyakan orang ada high speed corner, kebanyakan kan. Dia tak ada, alah macam korang pergi elite lah, kau pergi elite corner high speed satu je. Banyak ni corner-corner U-turn je. Tapi kalau kat track-track ni, di ibarat kau pergi Sepang, semuanya carry speed. Oh, jenuh nak tekan brake. Jenuh nak pegang badan kan. Kepenatan tu semua ada kat situ. So, okay, apa IG kau beritahu kat orang ni? IG saya Syarifuddin Azman. Tapi jangan silap lah. Sebab selalu ramai orang silap SH. Saya SYA. Okay. Ada Twitter? Tak ada. Okay, ada Facebook? Facebook ada. Facebook apa? Facebook saya Muhammad Syarifuddin. Okay. Apalah, follow IG lah. Facebook kan ramai orang boleh follow pun. Ya kan. Okay. So next race kau bulan 8 lah. Bulan 5. Okay, good luck. CV bila? CV bulan 4. Bulan 4. Hujung bulan 3 ni saya dah pergi ke Spain. Okay guys, aku diberitahu yang Damo ni dia akan duduk kat Spain untuk setahun. Tak tahu bila dia balik lah. Kalau dia balik, dia kena belajar kulak makan. Boleh, tak masalah. Habis tak nak makan lah. Nak kasih sebiji. Kau boleh ikut dia, kau tidak tak boleh ikut. Okay. So sebulan setahun kat sana. So pembelanjaan semua daripada SIC lah. SIC, tengok. Terima kasih kat Datuk Razlan. Korang si konen Datuk Razlan. Kau tak ada pengurusan daripada SIC, siapa lagi nak bagi dia orang ni? So setahun tak boleh makan nasi lah? Boleh lah. Ada nasi ke? Ada nasi sana. Oh, ada nasi lah, kan tak ada nasi. Kau macam dulu tak ada nasi. Okay. So apa tips nak bagi pemakanan ke apa bagi ada orang ni? Kalau macam pemakanan tu kita banyak kena jaga lah. Tapi kalau pada macam orang Malaysia banyak kalau nak makan apa-apa semua tak kisahlah. Tapi yang penting tu fitness tu lah kena jaga. Kalau siapa yang baru nak main motor ataupun dah lama main motor pun kita kena jaga kita punya fitness. Kalau kita malas nak jogging ke, malas nak pergi kayu basikal ke, at least kita macam pergi gym. Gym ke, kita bumping ke, bagi kuatkan tangan, kaki kita, pinggang kita. Itu banyak banyak benda yang kita bergerak kan. Sebab motor macam you bawa ni banyak pakai lower back kan, betul lah. Lower punya badan kan, lower body je. Yang tu sakit tu. Sakit. Tu pasal kadang bila turun motor kan macam mana katak lah dia motor kan, larat kan. Turtle pula jadi kan. Okay, so Damo ada apa-apa yang nak cakap last? Kita pun nak tutup buku ni. Dia pun dah macam penat nak makan, lapar dah ni guys. Tak ada lah. Okay, terima kasih sebab Damo adalah orang pertama. Lepas ni saya 2-3 orang pula kita tanya experience rider. Bukan champion saja kita minta, ex-rider ke siapa pun kita akan tanya. But this is a knowledge of motorsport. Faham? Maksudnya kita wish all the best kepada Damo atau Syarifuddin nama sebenar. Di mana dia akan terus perjuangan. Mana tahu lagi 10 tahun, 10 tahun, 5 tahun lagi dia jadi MotoGP rider, kita tak tahu kan. Tapi Hafiz Syariq, kau jangan berhenti pencen awal sangat ni adik-adik kau nak fight kau ni kan. Kau fight dengan Rossi, mungkin dia nak fight dengan kau pula kan. Set fight kat SDK ngilit boring lah. Okay guys, Assalamualaikum semua. Salam sejahtera. Okay, peace jauh.